Assalamualaikum dan salam seraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 26 November 2020 bersama saya Al-Fairiz Jemurin. Tumpuan berita, kerjasama Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak STIDC dengan Institut Teknologi Bandung ITB di Indonesia telah memberikan nilai tambah pada program latihan melalui kurikulum khusus untuk program latihan perabot set sains. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Lembaga Pengurusan STIDC, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, latihan sedemikian sangat unik dan istimewa kerana fokusnya dalam mengembangkan kemahiran dan pengetahuan lulusan baru dalam reka bentuk perabot. Beliau berkata demikian dalam takdimat ringkas bersama mantan Dekan Fakultas Seni Rupa dan Rancangan FSRD Institut Teknologi Bandung ITB Indonesia merangkap pengurus program Set Sains Sarawak training di ITB Dr. Imam Santosa pada Rabu. Katanya pada tahun 2020 ITB telah melatih kumpulan kedua daripada 9 graduan sebagai pelatih untuk Set Sains Sarawak yang dikenali sebagai program latihan Pool of Young Designers POYOD. Selanjutnya, Sarawak kini memfokuskan untuk menempatkan semula 260 buah sekolah rendah yang berdekatan dengan sungai dan terdedah kepada banjir. Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak Dato' Amar Michael Manyin Jaung memberitahu sekolah-sekolah tersebut akan ditempatkan di kawasan yang lebih tinggi. But one of our focus now is there are about 260 schools which are located along the riverbank, and that will be our focus because every year we'll be prone to flooding. So that we are thinking of relocating them to higher ground, and that will take time. Jelasnya lagi, proses penempatan semula mungkin akan memakan masa 1 atau 2 tahun kerana terdapat banyak prosedur untuk diikuti. Dalam perkembangan sama, Dato' Amar Michael Manyin memberitahu Kerajaan Sarawak telah memutuskan untuk menyediakan komputer Raspberry Pi di semua sekolah rendah di negeri ini. Tegasnya, penyediaan komputer tersebut tidak memerlukan sebarang penjelasan kerana ia merupakan hak prerogatif. Jelas beliau lagi, ia juga bagi mengurangkan jurang antara bandar dan luar bandar serta membolehkan semua mempunyai akses kepada komputer digital. You see, these computers normally we never buy. No big companies will buy computers. They're normally leased. So this is more or less like a lease that the science will be taking care of them. They will distribute, they will install, they do the training. They also guarantee for 3 years. And any one is spoiled will be replaced 1-to-1. So to install, do training is very, very expensive because we have 1,265 schools and a lot of these are in rural areas. I don't think any company would like to take it, but this is GLC. GLC, science is GLC. So it is more than justifiable the prices that we put there or they ask for it. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri Majlis Perasmian Industri Special Edition 2020, the first global summit on viral immunology and antiviral therapy of COVID-19 di kampus UiTM Cawangan Sarawak, Kota Semarahan pada Rabu. Manakala di Dun Kakus, golongan petani digesa untuk mengubah pendekatan dalam pertanian dengan mengaplikasikan teknologi dan cara baru seperti mana yang ditunjukkan Jabatan Pertanian Sarawak. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Datuk John Siki Tayai berkata, ini penting bagi meningkatkan pengeluaran sekaligus menambah pendapatan. Jalan aku baik kalau kita untuk ubah cara kita untuk mesti ubah, kita nak cara ke baru, kita dah dapat dah secara Jabatan Pertanian dan kepala kita ngambil ke kita itu berubah dalam pengawal kita ke hidup sendiri. Jadi itu tuan tercukup bak pengawal pelatih komisi lantang hidup sendiri tu. Ada menju anak tua bersekolah tua senang, lepas tu nak tak ngarap ke perintah tak untuk dulu kita.
Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Majlis Perasmian dan Penutupan Agriculture Community Outreach Program AgriCorp di Rumah Saleh, Nanga Benar, Ulu Anap, Tatau pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk John Siki yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus memaklumkan skim elektrifikasi luar bandar alternatif Sarawak SARES kini sedang dalam proses pemasangan di kawasan Nanga Tau dengan peruntukan sebanyak 18 juta ringgit. Seterusnya, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Dato' Amar Jaul Samion telah menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Negeri Sarawak SPRM Muhammad Zaki Hassan di pejabatnya, Wisma Bapa Malaysia semalam. Kunjungan hormat adalah bagi memaklumkan dan membincangkan perancangan pelaksanaan program Hari Anti Rasuah Antarabangsa HARA 2020 peringkat Negeri Sarawak. Program tersebut akan disambut pada 9 Disember setiap tahun bermula tahun ini. Berikut pula di Lawas, satu fenomena yang jarang dilihat di Sarawak iaitu balalai air telah berlaku di Laut Punang pada petang semalam. Dalam kejadian sekitar jam 4.30 petang itu mengundang keresahan kepada penduduk setempat. Berdasarkan laporan Jabatan Meteorologi Malaysia, punca pembentukan belalai air itu berkaitan dengan perubahan monsun yang mana pada ketika ini Sarawak sedang mengalami peralihan monsun timur laut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Fairez Jemurin dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.